Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam sesi yang seterusnya iaitu pengenalan tentang performance form. Di sini saya akan ceritakan sedikit sebanyak introduction lah tentang apa yang kita perlu lakukan dan apa itu performance form dan apa yang akan berlaku di dalam performance form ini. Okey. Bukakan akaun Edge anda. Ini adalah paparan akaun Edge anda. Klik ke home dan pergi ke performance. Okey, secara automatik akaun Edge anda akan keluarkan senarai performance form yang ada di dalam akaun lah. So kita telah aktifkan 2021 My Job My Commitment untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian lah. So pastikan anda mencari form yang betul lah. So macam saya 2021 My Job My Commitment for Muhammad Afendi bin Othman. So klik sahaja di paparan ini. Okey, bila kita dah buka bahagian performance, ini bermakna bahagian objektif dah selesai. Tuan-tuan dah key in, dah masukkan ke semua KPI yang perlu di paparan objektif sebentar tadi. Okey, so sekarang kita berada di dalam paparan performance dan ini adalah form KPI anda. Ini adalah borang KPI anda lah, iaitu namanya 2021 My Job, My Commitment for Muhammad Arfeni bin Othman. Pastikan anda berada di borang yang betul. So, saya betul, saya berada di dalam borang saya. So, ini nama saya. Okey, saya akan tunjukkan apa form ini, pengenalan sedikit sebanyak tentang form ini untuk bagaimana kita nak key in dan sebagainya. Kita akan ke sesi yang lain lah. Okey. So dekat sini apa yang tuan-tuan perlu tahu adalah dekat sini dia akan nyatakan ada benda-benda yang kita masih lagi tak isi. So dekat sini dia Edge ni, sistem ni ada menyatakan saya masih lagi ada 11 benda yang saya tak lengkapkan. Klik sahaja dia akan bagi tahu apa yang saya tak lengkap. Okey. Seterusnya di bahagian ini supporting. Bila kita isi KPI, kita akan sertakan supporting document. So hanya klik di sini dan klik tambah untuk kita add performance form. Untuk kita letak apa tu? Borang-borang bukti lah supporting document. Mungkin ada yang nak letak presentation ataupun sebarang bukti lah yang mengatakan okey, kita dah buat KPI ini, inilah bukti-buktinya, boleh refer kepada attachment dokumen yang kita dah attachkan dekat sini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana dokumen tu di-attachkan lah. Okey. Roadmap. Apa yang berlaku di dalam roadmap ini? So kalau tuan-tuan lihat sebelum tu kalau tuan-tuan lihat kita ada di roadmap. Kalau saya klik sini, dia akan pergi ke roadmap. Introduction ni dia akan turun, dia akan bercerita sedikit apa itu introduction. Kalau kita tekan objektif, ini adalah objektif yang kita isi di bahagian paparan objektif itu tadi. So dia dah reflect di bahagian ini. So dia dah ada semua. Dan core competency, okay, ada di bahagian ini. Dan summary section, iaitu berapa KPI yang jumlah KPI lah. So ini adalah sampelnya. Okey, sedikit perubahan yang berlaku di dalam performance form adalah sebelum ini di bahagian objektif, kita punya objektif bernilai 80%. So untuk tahun ini jumlah itu telah berubah menjadi 70%. Dan di bahagian core kompetensi sebelum ini dikenali sebagai functional kompetensi, kita dah tukar mengikut company arahan company yang baru, Malakoff dan MNC. So pergi ke sebelum ini dikenali sebagai functional kompetensi dan sekarang adalah core kompetensi. Klik saja di sini dia akan turun. Dan core kompetensi adalah berbeza daripada tahun lepas. So tahun ini core kompetensi adalah sama untuk semua orang, iaitu kita haruslah mempunyai 6 core kompetensi, iaitu drive for excellence, communication, job knowledge, problem solving, stakeholder management, teamwork and collaboration. Itu sajalah.
teamwork and collaboration. So dekat sini ada 6 dan semua ini adalah sama daripada semua peringkat lah. Peringkat maksudnya daripada manager, senior manager, executive dan juga non-executive adalah sama. So, ini adalah perubahannya. Dekat yang mana core competency ni juga berubahlah dia punya percentage, iaitu sebelum ini adalah 20 dan pada tahun ini core competency menjadi 30%. So, 80 dan 30% jadi 100%. So, dekat bahagian objektif ini, total weightage dia adalah 70% dan bahagian core competency adalah 30%. So, dia berbeza daripada tahun lepas. Okey, kita kembali ke atas. Klik saja di sini. Dia akan naik ke atas lah. Okey, di bahagian roadmap ini kita ada, dia akan menunjukkan perjalanan borang kita. So, macam mid-year review ni, kita dah jalankan, kita dah tolakkan dia ke depan year end self-assessment, which is sekarang kita dah kena key in apa yang dah berlaku di hujung tahun ini dan apa hasil setiap KPI tu lah, kita kena komen lah apa yang dah berlaku, achieve ke tak achieve ke. Ini untuk year end self-assessment. Okay? Tuan diri sendirilah yang nak kena buat ini. Selepas kita dah selesai year end self-assessment, kita dah submit form itu, dia akan pergi ke superior assessment. Ini adalah first layer of superior lah. Sebelum ini adalah reporting line anda, mengikut reporting line masing-masing. Contohnya di sini superior assessment, saya report kepada Cik Halimatul Saadia. So borang ini selepas saya dah selesaikan, saya akan hantar borang ini ke Halimatul Saadia. Okay? So apa yang Halimatul Saadia boleh buat adalah di sini Halimatul Saadia boleh tengok dan boleh komen dan juga ubah markah yang saya dah key in tadi. Dia memang boleh buat, katakanlah sebelum ni untuk KPI yang pertama saya letak 5, dia boleh turunkan jadi 4 ataupun 3. So, itu adalah tanggungjawab dia lah. Dia akan tengok apa yang kita komen, apa yang kita dah letak dalam evidence tu. So, nanti dia akan komen, superior akan komen. Dan selepas superior dia komen tu, dia akan hantar balik untuk kita acknowledge. Dia akan hantar balik ke user lah. Borang tu akan hantar balik, contohnya dalam situasi ini dia akan hantar balik kepada saya, iaitu kita kenali sebagai first employee acknowledgement. Okay, kalau klik di sini, ini adalah saya lah. Di paparan ini, saya akan lihat apa yang bos saya dah tukar. So sebelum ini, saya katakanlah dekat paparan, dekat summary section ini, saya dapat 3.55. So, bila saya dapat balik macam, dia jadi 3.0. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk berbincang dengan superior kita lah. Saya akan pergi berbincang, saya akan tanya, Cik Matul, saya punya before this, saya memang rating saya 3.33. So, Cik Matul ada ubah. Sebab sepatutnya superior the moment dia ubah KPI itu, dia harus maklumkan kepada user lah. Dia kena nyatakan kenapa dia ubah KPI tersebut. So dekat sini kita akan dapat lihatlah, kita kena acknowledge lah kalau kita tak setuju, kita nak jumpa dia, kita nak defend lah, kita nak pertahankan kita punya score, kita boleh berbincang, kita akan berbincang balik dengan superior assessment, dengan superior balik. Jadi apa akan berlaku, katakanlah kalau bos tuan-tuan setuju untuk ubah markah tersebut. Maksud dia, sebelum ni Cik Matu dah kurangkan markah saya ke 3.0, daripada 3.3 tadi ke 3.0. Saya tak setuju, saya explain dekat dia dengan bukti-bukti yang cukup. Dia pun cakap, okey, bolehlah dia naikkan kembali. Apa yang tuan-tuan perlu lakukan adalah tuan-tuan harus maklumkan kepada tim PMS lah, sama ada saya ataupun Huda, untuk kita ubah kedudukan ini balik. Kita akan patahkan balik borang itu daripada sini ke superior assessment. Jadi superior itu boleh ubah kembali rating tersebut. Okay, itu akan berlaku di sinilah kalau tak setuju. Katakanlah dah setuju, tak ada masalah, okeylah, saya pun okey dengan apa yang bos saya bagi, daripada 3.3 saya okey kepada 3.0, saya tak ada masalah. Dan apa yang saya akan lakukan adalah saya akan acknowledge dan form itu akan terus hantar ke second level assessment, ke bos kedua anda. Macam bos saya tadi awal-awal adalah Cik Halimatul Saadia, dan di sini bos second level saya adalah
Encik Syahrani Kasim. Dekat Encik Syahrani Kasim pun akan berlaku benda yang samalah. Maksudnya dia akan check balik, dia akan review balik saya punya apa yang saya acknowledge lah daripada apa yang bos saya bagi tadi. Maksudnya tadi saya di paparan 3.00, dia akan tengok balik lah kesemua komen-komen di dalam KPI tersebut, macam apa yang saya komen, apa yang bos saya komen. Dia akan tengok balik. Dekat level ini pun dia boleh ubah markah kita. Macam Cik Syahini, kalau katakanlah dia nak ubah, dia nak turunkan lagi 3.00 ke 2.8 lah katakan. Dia boleh lakukan. Nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak ubah markah tu. Okay, Cik Syarani tak agree, dia nak turunkan lagi, dia boleh lakukan benda yang sama, dia dah buat, dia nak panggil kita, dia nak explain ataupun dia nak tulis di dalam ruang komen, dia akan alert kat situ lah. Dia cakap, okay, untuk KPI ini saya lakukan penurunan disebabkan ini. Dia boleh jelaskan di ruangan komen yang tersedia di paparan ini, ataupun dia boleh panggil kita dan dia kena explain lah dekat kita kenapa ditukar. Sebab selepas dia dah tukar KPI tersebut, dia akan hantar kembali borang tersebut kepada user lah, kepada diri kita balik. Yang kita namakan sebagai second employee acknowledgement. Kita akan tengok balik, so user macam saya Muhammad Afini Othman, saya akan tengok balik apa yang second layer saya ubah. Kalau tak ada apa-apa, ubah dan komen lah dan komen. Kalau saya bersetuju, saya tak ada masalah, saya nextkan borang itu dia akan pergi ke calibration. Kalau saya tak setuju, saya kena berjumpa dengan Encik Syarani lah dan berbincang dengan dia, justify kenapa saya dapat kurang, saya perlu dapat lebih, kena explain dekat dia. Katakanlah dia pun bersetuju untuk naikkan kembali KPI tersebut atau nak turunkan lagi KPI tersebut, apa yang tuan-tuan harus lakukan adalah hubungi kami, sama juga dengan step ini, hubungi kita orang, hubungi tim PMS, kita akan patahkan balik borang tersebut ke tempat, ke second level assessment untuk perubahan itu dilakukan. Okay? Selepas itu, dia akan masuk balik ke tuan-tuan punya account dan apa yang tuan-tuan harus lakukan, dah agree, tuan-tuan next, dia akan pergi ke calibration. Itu sahaja untuk bahagian roadmap ini. Okay, pengenalan berkenaan dengan roadmap ini. Untuk penerangan apa yang akan berlaku di bawah ini, kita akan tengok pada sesi yang seterusnya, sesi lain pula. Okay, so sedikit sebanyak tentang performance form. Apa yang anda perlu apa yang perlu anda tahu adalah ini adalah form KPI, sedikit rumusan lah. Ini adalah form KPI anda. Dekat sini anda boleh lihat anda perjalanan form anda. Jika form itu masih berada di superior assessment, anda perlu hubungi mereka untuk cakap macam minta tolong tengok saya punya KPI, sebab selagi form itu diorang tak tengok dan diorang tak komen, superior kita tak tengok dan tak komen, selagi tu form itu akan berada pada diorang dan form itu tak akan berjalan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus pastikan setelah serahkan form itu kepada tuan-tuan punya superior, selalu check dengan diorang perjalanan form itu. Kalau boleh dekat situ pun tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan untuk buat one-to-one session lah dan explain kenapa tuan-tuan layak dapat markah sedemikian rupa, kenapa tuan-tuan rating diri tuan-tuan sedemikian rupa. Okay, so jadi dekat bawah ni nanti saya akan explain tentang bagaimana kita nak isi performance form dekat bawah ni. Alright, itu sahaja untuk sesi kali ini, pengenalan berkenaan dengan My Job, My Commitment Form. Sehingga kita berjumpa lagi untuk sesi yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.